Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, setelah Malaysia digemparkan ataupun khususnya negeri Sabah digemparkan, di mana dua adun yang dikaitkan dengan dakwaan rasuah telah menjadi salah satu cerita yang paling panas kebelakangan ini. Antara pertanyaan paling utama ramai orang terutamanya di negeri Sabah adalah kedudukan kedua-dua adun ini. Adakah mereka boleh dipecat, boleh digugurkan daripada mana-mana apa-apa jawatan yang mereka pegang sebagai adun dan juga apa-apa jawatan mereka pegang di dalam parti dan juga di dalam pentadbiran kerajaan. Okey, sebelum saya teruskan kepada anda pengakuan daripada Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, saya ingin kongsikan kepada anda ini adalah produk molekul imun molekul bijak. Apa fungsi utama produk ini? Fungsi utama produk ini adalah untuk meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 437%. Dengan kekuatan imun badan sehingga 437% boleh melawan pelbagai jenis penyakit. Contohnya kencing manis, penyakit melibatkan hati, penyakit melibatkan jantung, melibatkan penglihatan, penyakit melibatkan perut. Jadi banyak lagi penyakit yang kita biasa dengar. Dengan kekuatan imun badan sehingga 437% dengan pengambilan molekul imun, molekul bijak ini boleh mendidik imun badan kita menjadi bijaksana melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, sila hubungi saya di nombor yang tertera. Okey, baik, saudara-saudara, Haji J, Ketua Menteri Sabah, akan kaji kedudukan dua adun dikaitkan dakwaan rasuah. Pentadbiran Negeri Sabah akan mengkaji semula kedudukan dua pemimpin negeri selepas mereka didakwa atas kesalahan rasuah. Perkara ini dimaklumkan menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Ketua Menteri Sabah Haji Jinor beberapa jam selepas Pembantu Menteri Negeri Andi Muhammad Suryadi Bandi dan Adun Sindumin Yusof Yaakob dikenakan tuduhan rasuah di Mahkamah Session Kota Kinabalu. Berhubung kedudukan mereka dalam kerajaan, Ketua Menteri berkata dia akan meneliti perkara ini dengan teliti pada masa yang sesuai selepas menerima semua maklumat dan laporan berkaitan. Haji J berkata kerajaan negeri GRS committed untuk memastikan integriti dalam pentadbiran dan pengurusan kerajaan. Menurut kenyataan itu, terdahulu hari ini dilaporkan bahawa Andi yang juga Pembantu Menteri Pembangunan Industri dan Keusahawanan Sabah dituduh menerima wang tunai RM150,000 daripada ahli perniagaan Tay Jian Cheng yang juga dikenali sebagai Albert Tay sebagai habuan untuk membantu permohonan lesen penerokaan bagi syarikat sinaran Hayat Sendirian Berhad. Adun Tanjung Batu itu didakwa melakukan kesalahan tersebut pada 12 Mei 2023 di kediamannya di Jalan Pantai Sembulan KK. Yusof yang juga pengerusi Hazanah Sabah pula didakwa menerima wang tunai 200,000 daripada Tay di Hotel Hilton di Kota Kinabalu pada 6 Mac 2023. Suapan itu didakwa bertujuan untuk membantu proses permohonan lesen penerokaan bagi syarikat Nusakini Sendirian Berhad. Jadi menurut anda, tuan-tuan dan puan, apa yang akan berlaku kepada dua adun tersebut? Dan inilah keputusan terkini Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Kalaulah dua adun ini, dua pemimpin ini dipecat, adakah bakal berlaku rombakan Kabinet Sabah ataupun rombakan DUN Sabah? Saudara-saudara yang saya hormati, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, antara kejutan bagi seluruh Malaysia
bagi seluruh rakyat di Sabah adalah berkaitan dengan kes rasuah. Kes rasuah yang melibatkan beberapa nama besar di dalam Kabinet Kerajaan Negeri JRS ataupun Kerajaan Negeri Sabah. Baru-baru ini 2 adun didakwa atas tuduhan rasuah, 2 pemimpin didakwa atas tuduhan rasuah. Tapi satu lagi kejadian ataupun satu lagi pendedahan terbaru daripada ahli perniagaan ataupun Albert Tay yang menyebut nama Ketua Menteri Sabah. Oke, baik saudara-saudara, sebelum kita teruskan kepada isu paling panas, saya kongsikan kepada Anda, ini adalah produk molekul imun molekul bijak. Produk ini sangat baik untuk kekuatan imun badan kita. Sekiranya Anda hari ini sedang mengalami apapun jenis penyakit, melibatkan jantung, melibatkan hati, melibatkan perut, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gout, dan macam-macam lagi penyakit yang kita biasa dengar, bahkan penyakit yang luar biasa pun yang kita jarang dengar. Produk ini meningkatkan imun badan kita. Dengan imun badan kita yang kuat, sehingga 437% memampukan imun badan kita melawan berbagai jenis penyakit. Produk ini mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk melawan berbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda mempunyai pertanyaan lanjut, berminat tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Oke, baik saudara-saudara. Pegawai HJJ lapor polis terhadap ahli perniagaan. Seorang pegawai khas kepada Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor, membuat laporan polis terhadap ahli perniagaan kontroversi Albert Tay yang didakwa mengeluarkan kenyataan berunsur fitnah dan berniat jahat terhadap Ketua Menteri. Laporan tersebut dibuat Mazlan alias Johari Manan susulan kenyataan Tay dalam satu sidang media. Selepas dia didakwa di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu atas pertuduhan memberi rasuah kepada 2 adun. Menurut Mazlan, Tay secara terbuka mempersoalkan mengapa HJJ tidak didakwa bersama 2 adun terbabit, serta mengaitkan Ketua Menteri dengan dakwaan campur tangan dalam siasatan dan pendakwaan, selain mendakwa wujud ancaman terhadap keselamatan dirinya. Dengan persoalan yang ditimbulkan oleh Albert Tay, yang secara terbuka mempersoalkan mengapa HJJ, Ketua Menteri Sabah, tidak didakwa bersama 2 adun terbabit, serta mengaitkan Ketua Menteri dengan dakwaan campur tangan dalam siasatan dan dakwaan. Dengan kenyataan Albert Tay ini pasti menimbulkan pertanyaan, benarkah Ketua Menteri Sabah Haji Jinor terlibat dengan kes rasuah ini, terpalit dengan kes rasuah ini? Nah, itu menjadi pertanyaan lah. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, kita nantikan apa keputusan yang sebenar, apa perkara, apa situasi yang benar-benar berlaku. Kalau ada yang tanya, adakah Ketua Menteri Sabah terlibat? Adakah beliau akan didakwa? Nah, itu hanya boleh dijawab dengan keputusan yang sahih selepas ini. Kita nantikan saja, kita tunggu apa yang akan berlaku. Tapi kalau benar, memang ada pemimpin-pemimpin yang lain di dalam Kerajaan Negeri Sabah, termasuk Ketua Menteri Sabah, ataupun ada adun-adun yang lain daripada Kerajaan Negeri, ataupun mana-mana pihak politik yang terlibat dengan rasuah, perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tapi sebelum dikenakan tindakan undang-undang, jawatan mereka sudah pasti perlu dilucutkan. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?